Assalamualaikum dan salam teguh bersama. Anda bersama saya Nadia Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 26 Julai 2021. Untuk memastikan sama ada berita yang anda terima benar ataupun tidak, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Ayuh kita mulakan Pastikan Sahih pada hari ini dengan jumlah kes COVID-19 pada hari ini. Untuk makluman semua, kes pada hari ini adalah 26 Julai 2021. Jumlah kes COVID-19 dilaporkan adalah sebanyak 14,516 kes, menjadikan jumlah keseluruhan adalah 1,027,954 kes. Dan pecahan setiap negeri mengikut kumulatif adalah Selangor sebanyak 6,508, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1,425 kes baharu dan juga Johor adalah 1,449. Anda boleh dapatkan maklumat ini sudah semestinya di portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan ini pula adalah jumlah pemberian dos vaksin pada 25 Julai 2021 iaitu hari semalam adalah 399,135 di mana pecahan pemberian dos pertama adalah sebanyak 281,481 dan dos kedua adalah sebanyak 117,654. Di mana kita lihat laporan pemberian dos vaksin mengikut pecahan di setiap negeri, kita fokus kepada 3 negeri tertinggi pemberian dos vaksin iaitu Selangor sebanyak 73,921 bagi dos pertama, manakala 27,542 adalah dos kedua. Diikuti Kuala Lumpur 43,101 bagi dos pertama dan 27,990 bagi dos kedua. Dan negeri ketiga tertinggi adalah Johor dengan jumlah pemberian vaksin bagi dos pertama adalah 35,484 dan 1,612 adalah dos kedua. Bagi laporan kumulatif pendaftaran vaksinasi pula adalah sebanyak 19,919,192 dan kumulatif bagi jumlah pemberian dos setakat semalam 25 Julai 2021 adalah sebanyak 17,317,553. Dapatkan maklumat ini di laman sesawang vaksincovid.gov.my. Penjelasan pendaftaran vaksin. Menurut kenyataan media Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB merujuk kepada mesej tular di media sosial yang memaklumkan orang ramai boleh mengisi borang pendaftaran vaksin Pfizer kota TMJ. MBJB ingin menyatakan bahawa maklumat di dalam mesej tersebut adalah palsu. Malah pihak MBJB tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan bahawa borang tersebut adalah borang pendaftaran bagi vaksin jenis Pfizer di bawah kota mana-mana pihak. Untuk makluman juga, Sultan Volunteer Johor Bahru membantu mendaftarkan warga Bandaraya Johor Bahru yang masih belum mendaftar bagi pengambilan vaksin, sama ada menerusi aplikasi MySejahtera atau menerusi laman sesawang Jawatan Kuasa Khas Jaminan Khas Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV di www.vaksincovid.gov.my. Turut menggunakan platform laman web JKJAV tersebut bagi menyemak dan mendaftarkan orang awam yang belum mendaftar vaksin. Hentikan penyebaran maklumat palsu ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Penjelasan berhubung lapangan terbang baharu lawas Sarawak. Menurut Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT, melalui pejabat Timbalan Menteri Pengangkutan ingin menafikan kenyataan mengenai kononnya Yang Berhormat Timbalan Menteri Pengangkutan bahawa lapangan terbang baharu lawas Sarawak memasuki fasa akhir kajian dan lapangan terbang tersebut akan memiliki Skypark untuk pesawat jet Kerajaan Sarawak, pesawat-pesawat ketenteraan daripada wilayah Persekutuan Labuan dan pesawat komersil jenis Boeing. Mohon jangan disebarkan lagi maklumat palsu ini. Isu berhubung pemberian suntikan vaksin kosong dan penjualan vaksin COVID-19 oleh orang awam. Kenyataan media Jabatan Siasatan Jenayah ingin menegaskan sekiranya penerima-penerima vaksin mengesyaki telah menerima suntikan kosong, anda boleh membuat laporan polis di Balai Polis Berhampiran dan Jabatan Siasatan Jenayah akan menyiasat laporan anda. Bagi kejadian penawaran palsu atau penipuan,
penjualan vaksin di pasaran atau secara dalam talian yang bukan mengikut plan imunisasi COVID-19 kebangsaan. Orang ramai boleh membuat aduan kepada pihak polis dan siasatan akan dijalankan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan iaitu menipu. Buat si penipu, ingat, silap menipu, anda yang akan didakwa. Dan buat anda sebagai pengguna, jadilah pengguna yang bijak dengan melaporkan kepada pihak polis jika terdapat sebarang penipuan mengenai suntikan vaksin atau penjualan vaksin. Tarikh vaksinasi bergantung kepada beberapa faktor. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Hadi Jamaluddin berkata, penerimaan janji temu itu turut bergantung kepada beberapa faktor termasuk sama ada fasa yang sedang berjalan di sesuatu kawasan sudah selesai dan senarai menunggu di hospital serta klinik untuk vaksinasi. Contoh mudah yang diberikan adalah jika di Rembau, fasa 2 sudah selesai bagi mereka berusia 60 tahun ke atas, fasa ketiga bagi populasi dewasa berusia 60 tahun akan dimulakan. Dengan memberi janji temu kepada mereka yang mendaftar pada 23 Februari iaitu hari pertama pendaftaran vaksin dibuka dan akan mengikut urutan itu. Mengenai sama ada operasi lonjakan kapasiti vaksin akan dilakukan di negeri dengan jumlah penduduk yang kecil, Hadi Jamaluddin berkata ia akan dibuat berdasarkan keperluan atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Maklum balas keadaan Hospital Serdang susulan gambar viral mengenai keadaan pesakit di Jabatan Kecemasan Hospital Serdang. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor telah menjalankan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi pesakit COVID-19 terutama kategori 3 dan ke atas. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor sentiasa komited dalam memberikan perkhidmatan yang optimum kepada pesakit dan mengharapkan agar orang ramai sentiasa mematuhi SOP norma baharu demi kemaslahatan kita bersama. Kenyataan media strategi baru mengurangkan lonjakan kes. Berdasarkan kenyataan media Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam Perhubungan Strategi Baharu bagi mengurangkan lonjakan kes COVID-19 di Lembah Kelang, pasukan petugas kesihatan akan memberi tumpuan penuh kepada perkara-perkara seperti penjagaan klinikal, pusat penilaian CAC, logistik perubatan umum dan beberapa strategi yang disenaraikan sebagai tindakan yang perlu diambil dengan kadar segera. Perhatian penuh akan diberikan bagi memastikan jangkaan keperluan bekalan oksigen, ubat-ubatan dan bekalan lain tidak terganggu. Kenyataan media kerajaan nafi penggunaan kad fizikal. Maklumat oleh Pasukan Respon Pantas KKMM, kerajaan menjelaskan kad fizikal yang dijual tersebut tidak diiktiraf kerajaan atau diterima sebagai bukti yang telah melengkapkan dos vaksin. Sebaliknya, hanya mengguna pakai sijil digital di aplikasi MySejahtera dan kad vaksinasi di pusat pemberian vaksin PPV. Untuk mendapatkan maklumat yang sahih, anda perlu dapatkan di portal rasmi KKM dan Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19. Jangan mudah terpedaya gimik jualan. Untuk maklumat anda, kebanyakan produk yang dijual di laman sesawang atau aplikasi adalah tidak berdaftar. Sebagai langkah berjaga-jaga, sebagai pengguna yang melakukan pembelian secara e-dagang, perlu teliti syarat-syarat perkhidmatan dan polisi yang berkaitan dengan pembayaran dan bagi melindungi diri dari menjadi mangsa penipuan. Nampak iklan macam menarik, tapi duit anda yang kena tarik. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Dan seterusnya, jangan sertai demonstrasi. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menggesa semua doktor dan petugas dalam perkhidmatan secara kontrak untuk tidak sertai demonstrasi. Tunjuk perasaan itu boleh membahayakan nyawa dan juga kerjaya mereka. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan Facebooknya bahawa beliau memahami semangat para pekerja kesihatan mahu diserap sebagai jawatan tetap. Dan pada masa ini, kerajaan telah mengumumkan penambahan kontrak jawatan 2 tahun untuk mereka. Ia akan memberikan masa untuk pindaan dilakukan kepada Akta Pencen supaya jawatan tetap boleh diberikan untuk mencarum dengan KWSP sebagai contohnya tanpa pilihan untuk pencen. 29 lokaliti dikenakan PKPD.
29 lagi lokaliti akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD berkuat kuasa 27 Julai hingga 9 Ogos depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan PKPD tersebut melibatkan lokaliti di negeri Kelantan, Perak, Terengganu, Kedah dan Sabah. Di Kelantan, PKPD membabitkan 14 kampung di daerah Pasir Putih. 6 lokaliti ialah di Mukim Bukit Jawa, manakala 8 lokaliti lagi di Mukim Bukit Abal. Di Perak pula, 4 lokaliti yang dikenakan PKPD ialah di Mukim Ulu Selama, daerah Larut Matang dan Selama, manakala di Sabah melibatkan 9 lokaliti iaitu daerah Tanggung Sabak Tawau, Menumbuk, Kalabakan, Beaufort, Sipitang dan Ranau. Lapor kepada polis, gunakan saluran sewajarnya andai berdepan masalah berkaitan pemberian vaksin COVID-19. Menularkan isu berkenaan di media sosial bukan tindakan sepatutnya kerana ia mampu mengundang kegusaran awam dan menimbulkan pandangan negatif. Benda ni kena buat confirmation dulu. So jangan viral perkara yang tidak betul kerana ianya akan menggusarkan orang lain. PIKAS 17,053 syarikat. Sejumlah 17,053 syarikat di seluruh negara telah mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin menerusi program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS. Dan sasaran kita sebenarnya sejajar dengan apa yang telah diumumkan oleh kerajaan. Dan kalau kita perhatikan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kita sampai Oktober ni kita nak vaksinasi penuh. Jadi bagi PIKAS merupakan salah satu program di bawah program imunisasi kebangsaan PIK yang dilancarkan. PIKAS ni dilancarkan dalam fasa keempat PIK. Jadi kita mengikut sasaran dan matlamat yang ditetapkan di bawah PIK juga. Dia jalan secara kita kata orang ramai dinasihatkan tidak khuatir dengan pemilihan jenama vaksin COVID-19. Ini kerana kesemua vaksin yang digunakan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah mendapat kelulusan bahagian regulatori farmasi negara NPRA bagi tujuan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Semua jenis vaksin yang digunakan ketika ini telah disahkan selamat dan berkesan untuk keseluruhan rakyat Malaysia dalam usaha mencegah pandemik COVID-19. Negara masih ada kekuatan fizikal. Inisiatif kerajaan untuk terus menjaga kebajikan rakyat menerusi pembiayaan pakej rangsangan ekonomi merupakan tindakan wajar. Pensyarah kanan Putera Business School Universiti Putra Malaysia, Profesor Ida Yassin optimis negara masih ada ruang fizikal untuk membantu rakyat walaupun dalam keadaan sukar yang dijangka. Sementara itu, penganalisis ekonomi Profesor Emiratus Dr. Bojoi Bardai menyatakan bantuan perlu difokuskan kepada golongan yang terkesan bagi memastikan perbelanjaan dilakukan dengan cara yang berkesan. Pada pandangan saya, kita masih ada ruang tersebut. Walaupun agak sukar kerana keadaan sekarang perbelanjaan melebihi pendapatan negara, tetapi kita harus mewujudkan ruang itu. Ya, kita melihat bahawa unjuran defisit negara akan bertambah daripada 6% hingga ke 7%. Bermakna dalam hal ini sekiranya kita memerlukan rangsangan ekonomi tambahan kepada rakyat, kepada perniagaan, negara harus melakukannya juga, ya. Persetujuan pelarasan pinjaman lebih 58,480 daripada 95,236 peneroka Felda bersetuju untuk menandatangani perjanjian pelarasan pinjaman peneroka secara bersyarat. Kini pengurusan Felda akan mempergiat usaha memberi kefahaman kepada peneroka mengenai pelarasan pinjaman itu. Kebanyakan peneroka belum lagi memberi persetujuan memandangkan segelintir daripada mereka tidak memahami mengenai perjanjian itu. Pihaknya menyedari ada peneroka yang beranggapan sekiranya perjanjian itu ditandatangani, Felda akan mengambil alih sepenuhnya tanah tersebut. Itu perlukan kepastian. Dasar pertukaran guru yang lebih efisien dan menyeluruh sedang berada di fasa akhir penelitian.
Menurut Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin, isu terbabit dijangka dapat dimuktamadkan dalam kadar segera. Menerusi muat naik di Facebook, Datuk Dr. Razzie memaklumkan permohonan akan mengambil kira kekosongan jawatan dan keperluan option mata pelajaran di negeri berkaitan. Ini bagi memastikan kualiti pembelajaran murid terjamin. Ujarnya, Kementerian Pendidikan mengambil maklum isu tersebut. Dan untuk maklumat anda, seperti biasa, untuk mendapatkan maklumat benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. PDPR perlu diteruskan. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi pelajar sekolah wajar diteruskan sehingga situasi semasa jangkitan COVID-19 di negara ini berada dalam keadaan selamat. Sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran PDP bersemuka dapat dilaksanakan. Walaupun sesi bersemuka masih diakui sebagai kaedah pendidikan terbaik, PDPR yang boleh ditingkatkan lagi pelaksanaannya sama ada secara dalam talian atau luar talian diakui sebagai kaedah paling sesuai bagi memastikan anak-anak tidak ketinggalan dalam pendidikan tatkala COVID-19 masih menjadi ancaman besar negara. Langkah pelbagai portfolio. Ini kami kongsikan yang terkini. Langkah pelbagai portfolio vaksin berjaya pertingkat kadar vaksinasi negara. Untuk makluman, langkah kerajaan pelbagai portfolio vaksin dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK berjaya mempertingkatkan kadar vaksinasi negara hingga menjadikan Malaysia sebagai antara terpantas di dunia, iaitu kata Menteri Penyelarasan PICK iaitu Hairi Jamaluddin. Kadar vaksinasi negara adalah tinggi berbanding Korea Selatan, Australia serta negara jiran lain dengan jumlah pemberian vaksin tertinggi direkodkan adalah 507,050 dos suntikan pada Khamis 21 Julai. Dan ini pula adalah kes COVID-19. Kadar kemasukan ke hospital dijangka menurun Ogos ini. Dan untuk maklumat anda, kes COVID-19 serta kadar kemasukan ke hospital dijangka menurun bulan hadapan iaitu Ogos apabila 40% populasi penduduk dewasa di negara ini lengkap divaksinasi, kata Menteri Penyelarasan Program iaitu Dr. Hairi Jamaluddin. Beliau berkata penggunaan vaksin mampu mencegah kesan teruk apabila dijangkiti COVID-19 dan kadar kemasukan ke hospital untuk warga emas juga telah menunjukkan tren penurunan. Dan ini pula adalah perkongsian lagi adalah Hospital Bukit Mertajam kini jadi hospital hybrid COVID-19. Apa yang perlu kita semua tahu adalah maklumat yang benar mengenai Hospital Bukit Mertajam HBM ditukar menjadi hospital hybrid COVID-19 dan telah mengambil pesakit COVID-19 pertama pada pagi semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi catatan Facebook rasminya berkata, memandangkan berlaku peningkatan jumlah kes COVID-19 di Pulau Pinang, Jabatan Kesihatan Negara Pulau Pinang bertindak pantas dengan menukar fungsi HBM setelah 6 hari melakukan rancangan dan persiapan rapi bagi memampatkan pesakit COVID-19. Dan ini pula PKS perlu teroka kaedah baru bina semula perniagaan dalam era pandemik. Sebanyak 907,069 perusahaan kecil dan sederhana PKS di Malaysia mengharungi tempoh yang amat tidak menentu ketika ini. Dari hari ke sehari, kelihatannya amat mustahil bagi mereka untuk meramalkan apa yang berlaku seterusnya. Jadi perniagaan di seluruh negara terjejas teruk selepas penularan pandemik COVID-19. Dan hal ini usahawan perlu untuk hidup dalam keadaan norma baharu yang sudah tentunya akan banyak melibatkan penggunaan teknologi apabila perniagaan mengambil iktibar semasa penularan pandemik tersebut. Adalah sokongan daripada kita semua supaya kita membantu mereka yang memerlukan. Baik, pastikan saya 26 Julai diteruskan lagi dengan perkongsian hebahan yang perlu kami war-warkan kepada anda. Jangan lupa untuk saksikan malam ini Bicara Naratif dengan tajuk Felda, Inisiatif Kerajaan Mengurangkan Beban Peneroka. Bersama tetamu Tuan Mahazir Mustafa iaitu Timbalan Pengarah Besar Servis Korporat Felda dan juga Tuan Sulong Jamil Muhammad Sharif iaitu Ahli Lembaga Pengarah Felda, Ketua Peneroka ke Felda Kebangsaan. Pada hari ini 26 Julai 2021 pada pukul 9 malam di saluran berita RTM My Freeview 123, juga siaran serentak di TV1 dan untuk mudah muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store.
Saya memakai pelitup muka untuk memastikan saya dan keluarga saya selamat. Ini yang harus diterapkan dalam norma baharu, diwajibkan di tempat awam yang sesak mulai 1 Ogos 2020. Ini bagi mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19 dan kompaun akan dikenakan ke atas individu yang ingkar. Ayuh sama-sama buat peringatan dalam kita menjalani norma baharu. Dan seterusnya adalah vaksinasi remaja 17 tahun dan ke bawah. Vaksinasi untuk remaja 17 tahun dan ke bawah belum diberikan lagi. Keputusan lanjut akan diumumkan. Pendaftaran di MySejahtera akan terus diterima. Anda boleh layari juga laman sawang vaksincovid.gov.my. Larangan pelibatan pegawai awam dalam perhimpunan haram. Surat edaran Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, dan ini untuk makluman semua, bentuk perhimpunan haram adalah penglibatan aktif di luar masa bekerja, menggunakan masa pejabat dan meninggalkan pejabat untuk melihat dan menyertai perhimpunan, menggunakan peralatan pejabat seperti mesin cetak, mesin penyalin komputer untuk mencetak dan mengedar risalah berkaitan perhimpunan awam. Dan sekiranya cukup bukti menunjukkan pegawai terlibat dalam kegiatan tersebut, maka pegawai boleh dikenakan tindakan tata tertib selaras peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Dan untuk maklumat anda, jadikan peringatan supaya kita tidak terlibat dengan perhimpunan haram ini. Dan operasi lonjakan kapasiti Kuala Lumpur dan Selangor 26 Julai hingga 1 Ogos. Perhatian, janji temu vaksinasi bagi Lembah Kelang sedang diberikan selaras dengan sasaran memvaksinasi semua penduduk di Lembah Kelang. Sila pastikan anda telah benarkan notifikasi di aplikasi MySejahtera agar tidak terlepas janji temu. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti, jangan kongsi. Ingat, untuk mendapatkan maklumat berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Dan juga untuk memastikan sama ada berita yang anda terima benar ataupun tidak, anda boleh salurkan kandungan mesej itu ke portal sebenarnya.my. Dan jangan lupa sentiasa menjaga SOP yang telah diberikan supaya kita dapat menang bersama dan teguh kita bersama demi kemaslahatan kita bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera.